muhasabah diri Kak Lin jugalah kan. Sepanjang kita hidup ni apa yang kita dah buat. Kalau kita rasa kita dah buat macam ni, sama juga Kak Lin pun macam you all juga, terjebak dengan riba, terjebak dengan ni kan. Sikit-sikit, slowly tu macam mana kita nak buang sikit-sikit. Ada effort untuk jauhkan benda-benda yang Allah tak redha. Itu kita mulakan daripada diri kita. Maksudnya nak jadi yang betul-betul macam hamba Allah, yang Allah redha. Itu yang kita nak sebenarnya. Kak Lin tak pandai yang lain lah. Kak Lin hanya nak, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang Kau redha. Itu sahaja yang aku nak. Kan? Yang lain-lain Kak Lin tak nak fikirlah pahala ke apa ke kan. Kita nak macam Allah redha ke atas kita. Itu saja. Kak Lin tak pandai yang lain. Kak Lin tahu yang macam tu je lah. Sebab kita risau kan, kalau Allah tak redha, Allah, kita mengundang kemukaan Allah tu. Takutlah. Wallahualam. Silakan. Kak Lin, betul ke ni ada apa ni? Ni apa yang saya kaji selidik sikit lah dan tanya-tanya orang kan. Saya tanya kan, ni berkenaan solat lah kan. Kenapa mungkin apa ni, ada yang bersetuju dengan saya, mungkin ada yang tak bersetuju dengan saya lah. Kan dalam solat kita ni, pernah tak kita sepanjang itu solat kita rasa dapat satu khusyuk? Maksudnya solat ni khusyuk, tapi susah kita nak dapat khusyuk tu kan. Tapi saya bagi, kenapa kita susah dapat khusyuk? Dan tanya. So adalah orang hamba Allah cakap sebab faktor apa yang kita makan, apa yang kita buat, itu semua mempengaruhi. Contohnya kita tak tahu kita makan ni ada benda-benda sebahar kan, ataupun vaksin yang kita ambil ni kan, ada benda-benda sebahar. Hutang macam Kak Lin cakap tadi, ada apa, orang kata riba semua. So benda-benda ni, faktor ni lah semua yang menyebabkan kita ni tidak ada ketenangan dalam solat. Sebab itulah susah kita nak dapat apa, orang kata khusyuk. So saya terfikir juga, betul lah kan, kita ambil hutang, ada riba kan. Benda yang kita makan, kita tak fikir betul ke benda-benda kita makan ni tak ada benda-benda sebahar, benda ni apa ni, bagus ke tidak, bersih ke tidak, ayam kita beli ni betul tak, orang kata ayam yang disembelih secara betul, daging kita beli betul tak, daging tu disembelih secara betul. Semua tu benda-benda yang mempengaruhi yang buat kita semua ni, umat Islam ni, tak dapat satu apa, kekhusyukan dalam solat. So setuju tak apa yang saya cakap ni kan? So itu yang sebenarnya berlaku dekat negara kita kan, apa yang kita semua alami kan. Kita cerita solat-solat, tapi pernah tak sepanjang kita solat kita dapat satu khusyuk? Maksudnya kita solat tu khusyuk betul-betul. So kita sampai kita, fikiran kita semua kepada Allah, tak ada melayang-layang kan. Kalau kata itu yang ada pada kita, masya-Allah, hebatlah kan. Setuju tak apa yang saya cakap ni? Setuju, betul. Tak dinafikan. Kak Lin setuju. Pemakanan, maksiat yang pernah kita buat, semua tu pengaruh. Satu, tapi Allah tu maha pengampun kan. Kalau dia contoh kalau khusyuk, Kak Lin rasa mungkin dalam sebulan mungkin sekali, ataupun 6 bulan sekali tu mungkin ada a few je yang kita boleh khusyuk. Yang lain tu kita manusia kan, nak dapat khusyuk tu sebab kita banyak benda yang kita pengaruh dengan benda-benda syubhah yang kita ni. Tapi tu Kak Lin kata, Allah tu maha pengampun. Allah tu tengok usaha kita untuk dapat redha dia. Itu yang penting. Allah kata, aku tak heran dengan dosa-dosa kau. Aku tak heran dengan kau punya ibadah. Tapi aku heran sekiranya kau melakukan dosa, kau tak mahu bertaubat. Sedangkan aku membuka pintu taubat. Maksudnya aku membuka jalan-jalan pengampunan. Maksudnya aku sedia untuk memberikan pengampunan kepada kau. Sebab Allah tu maha menyayangi hamba-hamba dia. Kan? Yang penting kita bertaubat. Kalau kita pernah buat maksiat, benda tu yang akan mengganggu kita punya. Ni kalau kita nak bertaubat, kita nak orang kata nak perbetulkan diri kita, bertaubat dulu. Sebab tu dalam solat, kita sebelum mula solat, kita kena istighfar supaya solat kita tu diterima Allah. Kalau kita solat terus solat, tak ada istighfar, tak ada apa, rasa-rasa sebab kita setiap waktu, setiap masa tu sentiasa berdosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga.
Kan? Sebab tu bila kita nak mulakan sesuatu ibadah, mulakan dengan istighfar. Lazimkan istighfar. Sebab kita ni jarang nak solat sunat taubat pun jarang. Kan? Seelok-eloknya satu hari tu solat sunat taubat. Sebelum witir, solatlah sunat taubat. Itu sebaik-baiknya lah. Tapi kadang-kadang ada orang malas kan. Istighfar lah. 100 pagi, 100 malam. Kan? Itu yang Nabi buat. Nabi buat 100 pagi. Walaupun Nabi dijanjikan syurga, Nabi adalah dia punya kekasih. Tapi itu yang Nabi nak ajar kita supaya sentiasa bertaubat. Istighfar. Khusyuk tak khusyuk. Kalau kita ikhlas, kita boleh dapat khusyuk. Ikhlas tu kita je boleh tahu diri kita ikhlas macam mana dengan Allah. Setiap perbuatan, setiap apa yang kita keliling kita, macam kita katalah kita nak beli rumah, kita tak boleh bagi alasan. Sedangkan Allah dah kata dalam ni, aku tak redha dengan kau kalau kau terlibat dengan riba ni, berperang dengan kau. Tapi kita nak bagi alasan apa? Kita kata kita terpaksa. Apabila kita bagi alasan terpaksa, macam mana kita nak dapat khusyuk? Kenapa kita tak ambil jalan untuk bersusah dulu? Hidup dalam keadaan walau kita kata miskin ke apa, tak apalah, kita redha sebab kita nakkan redha Allah kan. Tapi kita tak nak, kita tak sanggup hidup dalam keadaan macam tu. Kita nak juga bersebahat dengan riba. Kita nak juga jebakkan diri kita dengan riba. Termasuklah Kak Lin ni. Kak Lin cakap ni untuk diri Kak Lin ni. Kan? Macam mana kita nak dapat khusyuk? Khusyuk kalau kita benar-benar hayati apa yang Allah perintah kita buat dan apa yang Allah larang kita tak buat. InsyaAllah kita akan jadi, walaupun kita bukanlah orang yang kuat agama, tapi istiqamah. Walaupun istiqamah mengingati Allah tu, mengingati dengan amaran Allah tu. Takut dengan azab Allah, amaran Allah pada kita. Itu tak semestinya kita kena jadi orang yang nak duduk, orang kata berzikir banyak-banyak, tapi dalam masa sama kita lalai. Dalam berzikir kita lalai. Macam mana? Hanya nakkan kuantiti. Kejar kuantiti. Walaupun kita dapat penghayatan 10 kali zikiran, tapi dengan penuh keinsafan, dengan penuh kita panggil penghayatan, dengan penuh keinsafan lah. Kita panggil menangis, ya Allah aku menyesal. Walaupun 10 kali. Itu lebih baik daripada kita zikir 1000 kali, 20,000 kali tapi kosong, tapi hayal. Kan? Maksudnya kita benar-benar jadi macam menangis, merintih, menyesal dengan kita punya dosa. Dan itu lebih baik sebenarnya. Mengenang dosa-dosa kita tu lebih baik. Menyesal dengan dosa, menangis dengan dosa-dosa kita, itu adalah lebih baik. Daripada kita tak rasa langsung kita buat dosa, terjebak dengan dosa. Itu bahaya. Kita rasa macam tak ada apa-apa lah. Walaupun kita dah ambil riba pun kita rasa macam tak bersalah. Tak ada rasa bersalah langsung dengan Allah. Kita tahu ni benda ni salah ni, tapi kita tak rasa bersalah. Itu jaga-jaga. Jaga-jaga, itu hati kita tu. Hati kita tak sensitif dengan amaran Allah. Cubalah. Kak Lin subhanallah. Kak Lin cakap macam ni, Kak Lin praktik yang benda ni, macam buat benda yang kalau Kak Lin cakap, Kak Lin tak buat, Kak Lin malu pada diri Kak Lin sendiri tau. Kak Lin malu betul Kak Lin. Kalau kita cakap tapi kita tak buat, kita malu sebenarnya. Kita malu dengan Allah. Mungkin you all tak nampak kan, tapi Allah tu nampak. Kalau kita kata Allah tu nampak, kita dah malu. Sendiri kita akan rasa malu. Sebab aku cakap dengan orang tak kenal aku, orang tak nampak aku cakap je tapi aku tak buat pun kan. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas, kalau orang tak nampak kita pun, kita tetap rasa malu. Malu sebab apa? Sebab Allah nampak kita, Allah pandang kita. Kita sendiri akan rasa malu. Ya Allah, malu. Walaupun orang lain tak nampak kita, kita boleh rasa malu. Walaupun kita berseorangan, kita akan rasa malu. Sebab apa? Sebab ya Allah, Engkau perhatikan aku. Rasa malu dengan Allah tu lebih. Macam orang nak mencuri kan. Nak mencuri, orang tak nampak ni. Orang tak nampak aku ambil. Kita rasa selesa. Kita tak ada rasa bersalah lah. Tapi kalau kita kata, ya Allah, Engkau nampak aku, tak jadi nak mencuri.
Itu iman. Itu iman sebenarnya. Iman kita ni, kalau tak ada siapa nampak setiap perbuatan kita, tapi Allah nampak, kita aware dengan pandangan Allah. Cuba pelan-pelan. Memang Kak Lin kata benda ni susah, tapi dia kena ada determine, kena ada azam. Azam tu, dia contoh lah, macam kita katalah, kita ni akhir zaman ni, hidup kita, tujuan kita nak menuju kematian je. Nak menuju kematian, jumpa Allah je ni. Sebab orang vaksin ke tak vaksin ke, semua akan mati. Semua akan mati. Tapi kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku nak mati macam mana ni? Kan? Jihad dekat diri sendiri. Jihad. Nak perbetulkan balik. Kak Lin, kita takut kalau, tak tahulah nak cakap macam Kak Lin lah. Kak Lin ambil pendekatan, Kak Lin jual rumah dek. Kak Lin, demi Allah, wallahi Kak Lin cakap, Kak Lin jual rumah. Kak Lin ada anak-anak 6 orang kan. Kak Lin nekat, apa nak jadi jadilah. Kak Lin dah tak pandang kiri kanan, dah tak pandang apa nak jadi. Kak Lin lillahi ta'ala, apa nak berlaku diri Kak Lin dengan keluarga Kak Lin, lillahi ta'ala lah. Tak ada rumah ke, tak apa, Kak Lin sewa lah balik. Dah 10 tahun Kak Lin beli rumah ni kan. Tapi disebabkan terjebak dengan bank, Kak Lin ambil keputusan yang besar dalam hidup Kak Lin, menjual rumah ni semata-mata untuk jauh kariban. Memang kita tak boleh, orang kata debu-debu terlibat kan. Tapi Kak Lin harap Allah pandang usaha kita untuk jauhkan benda ni daripada diri kita. Yang lain-lain tu macam berurusan dengan duit, urusan jual beli tu kita tak boleh buat apalah, sebab memang itulah kita nak beli kan. Tapi sekurang-kurangnya benda yang besar, yang Kak Lin nampak besar. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Hari ni ke, malam ni ke kita mati, tapi kita masih terikat dengan riba. Ni yang Kak Lin ambil Ada orang mungkin tak ni lah, tapi ni Kak Lin lah. Kak Lin buat pendekatan macam ni. Susah tau. Kak Lin ada suami. Bayangkan suami Kak Lin macam berfikir dulu. Tapi Kak Lin terpaksa cakap, minta Allah lah. Minta Allah, ya Allah, kau berikan petunjuk dan kebenaran kepada suami Kak Lin untuk tengok apa yang Kak Lin cuba buat. Kak Lin tak pandai tau. Kak Lin tak boleh nak buka hati dia. Tak boleh nak bagi dia berfikir benda ni. Sebab Allah sahaja yang boleh buka hati dia, buka minda dia untuk pandang apa yang Kak Lin cuba buat. Kak Lin slowly cakap dengan suami macam ni. Alhamdulillah suami boleh terima. Suami boleh terima, dia pandang benda tu kan. Memang Kak Lin cakap Allah ni berperang dengan orang yang ambil riba kan. Tak nak ke kita. Cakap macam tu lah. Kak Lin lebih banyak cakap benda yang berkaitan dengan Allah lah. Kan? So sekarang ni Kak Lin memang tengah tunggulah, proses tengah berjalan. Mungkin dalam bulan 6 Kak Lin akan menyewa balik lah rumah. Bayangkan Kak Lin sekarang bayar rumah 700, Kak Lin menyewa rumah 1,100. Tak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua tu ada rezeki. Kita percaya rezeki kita takkan terputus. Sebab setiap kelahiran Allah dah janjikan, lahir je anak Adam akan ada rezeki dia. Sehinggalah dia mati, terputuslah rezeki dia. Itu Kak Lin percaya. Kak Lin pegang yang tu. Takkan mudarat. Allah tu maha baik. Dia takkan mudaratkan hamba-hamba dia. Dia akan memberi ujian tu atas kesesuaian hamba-hamba dia. Itu kita percaya. Kita pegang pada Allah lah. Kan, bergantung sepenuhnya pada Allah lah. Hidup mati kita. Macam kita solat kan. Doa iftitah kita. Hidupku, matiku, solatku, ibadahku semata-mata kerana Allah. Itu yang kita pegang. Peganglah. Yakin dengan pertolongan Allah tu. Kalau kita kat padang pasir, kita hayati kisah Nabi Ibrahim kan. Tinggalkan anak isteri dia dengan yakinnya yang Allah akan bantu anak isteri dia. Dia tak boleh bantu. Kan? Kak Lin hayati sirah-sirah Nabi lah. Banyak benda yang Kak Lin pegang ni, banyak Kak Lin baca sirah-sirah Nabi yang menguatkan lagi macam mana Kak Lin nak kuatkan lagi pendirian Kak Lin, maksudnya berpegang pada Allah tu. Itu Kak Lin didik hati Kak Lin kan, pujuk hati Kak Lin ni dengan berpegang kepada sirah Nabi. Ya Allah, subhanallah kan, memang Allah ni maha. Allahu Akbar. Nak cakap macam mana susah nak cakap lah.
Cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kita nak cakap kebesaran Allah ni, kita kena buat dulu baru kita nampak. Kalau kita tak buat, kita susah nak nampak. Kita susah nak percaya. Orang kata macam teragak-agak kan. Teragak-agak kan. Tapi percayalah. Kak Lin, banyak benda yang Kak Lin kita panggil benda yang kita try. Benda yang Allahu Akbar kan. Nabi kata benar. Nabi tak bohong. Rasulullah tu tak bohong. Kita buat. Cubalah. InsyaAllah. Bukan nak cakap ni tak ada. Kak Lin banyak benda yang Kak Lin cakap ni melalui pengalaman Kak Lin lah. Subhanallah, nak cakap yang Allah tu maha hebat lah Kak Lin cakap. Subhanallah, Kak Lin tak tahu nak cakap macam mana. Kalau nak cakap boleh menangis tau. Betapa besar, betapa Allah tu sentiasa ada dengan kita sebenarnya. Sentiasa ada dengan kita bila kita perlukan dia sebenarnya. Wallahi, Kak Lin tak bohong. Kak Lin cakap ni nak bergetar Kak Lin punya badan tu kalau nak bercerita tentang kehebatan Allah ni. Cubalah. Kak Lin bukan Kak Lin tak pernah diuji, pernah pernah diuji sakit yang teruk. Pernah diuji macam sakit Nabi Ayub. Tu orang kata kan Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Kak Lin lalui benda tu, Dek. Subhanallah, Allah maha hebat. Kak Lin cakap, bila Kak Lin baca kisah Nabi Ayub tu, kan, Kak Lin kita rasa senyum. Kita rasa ya Allah, kan. Allah nak tunjuk ada dia punya sebenarnya apa yang kita lalui ni, nabi-nabi kita dah lalui. Kalau ada orang kena sihir ke, kalau orang kena apa ni, fitnah ke, nabi-nabi kita dah lalui. Jadi kita tengok je. Kita tengok apa yang nabi kita buat ni. Apa yang nabi-nabi kita buat ni. Tauhid. Semua berkaitan dengan tauhid. Itu je solusi dia. Solusi setiap kehidupan kita ni, solusi dia tauhid. InsyaAllah kita tak akan rasa benda tu berat. Kalau berat sekalipun Allah tu maha adil lah. Kan? Dia nak bagi yang terbaik untuk kita. Jangan kita berprasangka buruk dengan Allah lah. Jangan kata Allah ni zalim lah. Allah tak zalim. Kita yang zalim pada diri kita. Kita tamak. Kita yang tamak dengan dunia. Kan? Kehidupan dunia kita tamak. Macam-macam kita nak. Kita bekerja pun tak ingat Allah. Kan? Daripada pagi sampai tengah malam. Kan? Tak ada masa untuk diri, tak ada masa untuk keluarga, tak ada masa untuk apa ni, family. Kita jadi tamak. Kita pun dah ditipu kan dengan sistem bekerja. Kita dipaksa bekerja. Bila kita terjebak dengan hutang, kita dipaksa bekerja. Terpaksa bekerja untuk selesaikan hutang. Kita dah ditipu. Kak Lin banyaklah tengok apa ni, kisah-kisah dekat Indonesia, cara hidup diorang kan. Banyaklah benda-benda yang banyak mengajar Kak Lin lah. Kak Lin banyak tengok kisah-kisah yang menyentuh perasaan, kisah apa ni kita panggil kehidupan manusia lah yang lebih teruk daripada kita. Maksudnya nasib dia lebih teruk daripada kita. Baru kita dapat pengajaran dari situlah. Baru kita dapat, subhanallah, sebenarnya kita patut bersyukurlah banyak-banyak. Bersyukurlah. Duit tu bukanlah berarti kata kita banyak duit tu kita nak bersyukur, tak ada tau. Bagi Kak Lin kesihatan tu lah. Kesihatan, kalau kita dapat bekerja, kita dapat bawa balik rezeki untuk anak-anak, isteri kita kan, itu pun dah alhamdulillah. Satu hari dapat makan 2 kali, even sekali pun dah alhamdulillah. Sebenarnya konsep syukur tu tak perlu bermewah-mewah. Bila kita sekarang ni banyak terlebih makan yang bukan-bukan lagi kan, itu yang banyak penyakit. Lagi dah macam-macam. Orang beli insurans lah, tak yakin dengan Allah beli insurans kan. Insurans ni boleh nanti kerang anak isteri aku secured, ada ni. Kita tak yakin dengan Allah bila kita beli insurans. Kak Lin memang tak pernah setuju pun dengan insurans daripada dulu. Maksudnya kita beli insurans ni, kita tak yakin dengan pertolongan Allah. Tak ada istilah insurans nyawa ni, tak ada.
Nyawa ni tidak boleh diinsurans kan. Tak ada istilah insurans. Penipu dia orang ni semua. Kalau kita minta nak sihat, mintalah dengan Allah. Allah yang bagi sihat kan. Yang sakit pun Allah yang bagi kan. Kalau kita minta, insya-Allah kita akan sihat. Kenapa nak ada insurans, nak kena ada ni, sama juga dengan vaksin ke apa ke, nak sihat mintalah dengan Allah. Allah yang punya diri kita ni kan. Betul tu Kak Lin. Sebut pasal insurans saya 3 tahun langgan. Saya stop ujung 2020 ke awal 2021 macam tu lah. Dapat balik pulangan dekat saya Kak Lin hampir 1,000 je. Bayangkan bulan-bulan dekat 3 tahun bayar tu, dapat balik dekat 1,000 je. Memang saya rasa macam ruginya bayar kan. Dah lah tak pernah claim kan. Ambil semata-mata itulah terpengaruh lah daripada kawan. Kata ni kalau kau jadi apa-apa nanti kan, sakit ke apa ke, yelah apa yang dia cerita tu semua betul kan. Cuma itulah dekat sini sebenarnya bisnes yang diorang ambil kan. Diorang nak jadikan kehidupan kita ni satu bisnes. Kalau jadi apa-apa kita boleh claim tu semua. Benda tu memang boleh buat, memang betul boleh claim apa semua. Tapi berapa ramai yang claim kan? Jadi tak semestinya yang kita claim tu pun boleh dapat. Tengok dengan keadaan semasa juga. Kalau kata memang betul, memang insurans boleh terima, kita dapat lah. Kalau benda tu insurans tak boleh terima, kita tak dapat kan. Jadi kat sini lah patutnya kita kena fikir balik lah. Betul lah apa Kak Lin cakap tu. Kita percaya pada Allah, bukan percaya pada manusia sebenarnya. Kita bukan percaya pada orang lain lah kan. Apa-apa pun kita kena, orang kata, berserah pada Allah lah kan. Insurans ni bagi saya itulah jadi pengajaran untuk saya jugalah. Bayar bulan-bulan, bila kita surrender dapat balik sikit je kan. Ingat ke dapatlah apa banyak kan. Rupanya alamak, menyakitkan hati kan. Itulah. So tuan-tuan fikirlah balik kan. Mungkin ada orang kata yang dalam ni mungkin dah lama, ada yang dah ambil insurans lama kan, mungkin dah pernah claim apa kan. Nampaklah apa kelebihan kat situ. Tak, terserah lah. Terserah masing-masing lah nak ambil tak ambil. Tapi sebaik-baiknya tengoklah insurans tu macam mana kan. Kalau kata insurans tu memang ada simpanan ke apa ke, kena kaji dululah apa semua kan. Nak cerita lebih pun saya tak berapa pandai. And mungkin kena tengok balik lah insurans macam mana kan kalau kita nak ambil kan. Kalau sekadar ambil insurans and then macam mana dia punya apa kita punya kebaikan yang kita dapat tu kan, simpanan ada ke tak ada kan, kena tanya balik lah kan. Kadang-kadang mereka ni memang nak jual je polisi insurans ni sebab dia orang nak ambil duit kita kan. Dia tahu kita tak mampu bayar package ni, dia seboleh-bolehnya dia bagi juga sampai yang dia nampak kita, oh ini package ni sesuai, kita boleh ambil kan. Sebab dia nak duit kita je bulan-bulan kan. Kita duk bayar, dia dapat lah kan. Jadi tuan-tuan fikir balik lah, ni semua satu apa peluang bisnes yang orang buat lah kan. Syarikat insurans memang untung dia memang banyak lah setiap tahun, berbilion kan dekat dunia ni kan. Tapi itulah berapa orang je boleh claim, berapa ramai je dapat claim kan. Sebabnya bukan selalu orang, mana ada orang nak sakit, tak ada orang nak sakit kan. Jadi kalau sakit tu kalau berlaku kita boleh claim, okey lah, alhamdulillah lah. Kalau kita tak boleh claim, itu masalah dia kan. So kena fikir balik lah kan. Sebabnya banyak je cara selain pada apa nak langgar insurans ni, gunalah cara-cara lain. Banyak lagi cara-cara lain contohnya saya tengok insurans macam yang kita boleh dapat free kan. Kalau ada yang pakai telefon jenis-jenis apa orang kata telco, ada yang telco kita langgan
RM50 sebulan kita dapat free insurans. Ada kan? Ada kan? Pun itu satu baguslah, kita tak perlu bayar insurans, memang dapat free insurans. Tapi benda tu pun memang boleh claim kan? Ikut tema dan syarat dia lah kan. Tapi tak besar lah. Adalah insurans macam tu kan. Adalah macam-macam insurans kan. So sini semua bisnes lah tuan-tuan. So kena fikir balik lah kan. Kalau kata kita banyak duit, tak apalah kan, nak bazirkan duit kita kat insurans. Kalau tak ada duit tu, fikir-fikirlah untuk yang kebaikan untuk kita kan. Itu pendapat saya lah. Macam apa, contoh beli rumah kan. Beli rumah pun saya tahu memang ada insurans kan. So kalau insurans macam tu okey lah kan. Kereta kan ada insurans kan. Sekarang ni manusia pun, diri sendiri pun insurans pun ada kan. Insurans nyawa, insurans kesihatan kan. Semua ni bisnes lah tuan-tuan. Tu je lah, nak ambil duit kita yang bayar kan. Last sekali kita tak mampu nak bayar, kita surrender kan. Itu je lah kan. So kita cuba cari kebijaksanaan lah. Sebabnya kalau seboleh-bolehnya kalau kita tak nak bayar benda-benda yang boleh membazirkan diri kita ni, ada setengah kita bazir lah, ada setengah menguntungkan. Pulang lah, cuba cari peluang lain lah kan. Contohnya tempat kerja, kita tahu company tu bagi insurans tak kat kita. So itu satu kelebihan lah kan. Guna yang macam-macam tu je lah kan. Tak perlulah kita nak membazir sangat, buang duit kan. Orang kata takut jadi apa-apa kat kita kan. Itulah masalah dia. Kita macam tak percaya pada Allah SWT kan. Sekarang ni kan bank dah naikkan BLR kan. Bayangkan sekarang ni diorang nak implement vaksin, mungkin booster yang monkeypox ke apa benda ke. Mungkin dia akan jadi macam dulu juga. Kena ada balik application MySejahtera. Siapa yang tak ambil vaksin tu, dia akan jadi macam tu balik. You bayangkan benda ni dia akan ada kita panggil apa, stage macam tu jugalah. Kita akan jadi tertekan. BLR naik, nanti akan datang ni kalau tak ambil vaksin yang lagi satu ni, kena tekanan daripada tempat kerja, orang tak boleh kerja, hutang ada. Memang diorang sengaja jebak kita macam tu lah. Sebab tu Kak Lin kata bahaya benda-benda macam ni. Sebab tu ambil pendekatan macam Kak Lin lah. Kak Lin nampak dah benda tu macam tu tak? Dah jadi kita satu hari, kita yang masih ada hutang ni akan terperangkap dengan dorang ni. Kita yang ada hutang ni akan terperangkap dengan dorang ni. Sebab dorang sengaja memerangkap kita. Percaya tak? Sebabnya IMF dah bagi amaran dekat Malaysia. Sebab kita negara kedua selepas Sri Lanka lah yang hutang tertinggi sekarang ni dekat rantau kita. Yang kedua, dia bagi juga amaran kepada US kan. Amerika pun mengalami masalah hutang dan krisis ekonomi sekarang ni. So dekat sini kita dah dapat baca lah, yang kontrol sekarang ni dunia adalah IMF. Sebabnya ramai yang berhutang, jadi ramailah banyaklah negara akan jadi masalah lepas ni. So dekat sini kita nampaklah ada orang punya plan. Memang itu tujuan dia. Dia nak jatuhkan ekonomi dunia ni supaya diorang boleh meminta, supaya diorang boleh ambil alih kan. Sekarang ni memang dia akan bagi tekanan dari sudut ekonomi kan. Diorang bagi tekanan kehidupan kita. Contohnya yang kita tengok sekarang berkenaan dengan krisis makanan dunia kan. Kita tengok pula bekalan petrol makin berkurang, bahan bakar makin berkurang
tu sebab apa semuanya dia nak bagi tekanan kat kita lah supaya kita ni terpaksa berbelanja lebih kan. Kemudian kita tak ada kemampuan kat situ. Akhirnya kita akan jadi masalah lah lepas ni kan. So kita tahu ramai yang akan bermasalah dan ramai yang dah muflis kan. Kat situ peluang dia tak lama lagi, kita tengoklah. SKO lagi satu yang cashless ni. You perasan tak? Benda ni pun perangkap juga nanti. Sebab cashless ni kita dah tak pegang duit nanti tau. Diorang akan suruh kita guna kad debit atau credit card. Diorang akan bagi kelonggaran untuk kita gunakan dulu duit. Lama-lama kita ni, orang macam kita ni, dia kan sedap je. Oh, orang bagi je, tak apalah, tak nampak duit tu, hutang. Dalam diam-diam kita akan berhutang. Benda macam ni lah. Sikit-sikit dia nak ambil kita punya harta, nak ambil kita punya tanah dengan cara macam ni. Kita nampak benda ni tak nampak jelas tau. Dia ambil masa. Sebab tu cashless bahaya. Dan lepas tu lagi satu, kalau kita tak vaksin, yang tak vaksin, you bayangkan cashless, dia nak ada data. Dia boleh pegang you punya, sebab dia sistem kalau you tak ada, dia contoh macam ni lah. Dekat ke apa ke, dia akan ada satu. Kalian dah tengok tak iklan Petronas? Ada. Kan? Dia ada bagi tahu berkenaan dengan apa. Ya. You bayangkan macam kita tak vaksin, dia akan nak tengok kita punya vaksin vaksin punya rekod dulu. You tak vaksin, you tak boleh nak keluar duit. You tak boleh nak guna duit cashless tu nanti. Boleh berlaku tak? Boleh, memang boleh berlaku. So kalau kita tengok, Petronas dah buat promosi tentang penggunaan microchip kan. Dia tunjuk macam mana ke depan nanti kan. Dia dah bagi promosi dah tau untuk apa yang Kak Lin cakap pasal cashless ni kan. So itulah, kita nak beli, kita kena ada kita tak perlu lagi bayar pakai duit kan, pakai kad, semuanya dengan menggunakan teknologi yang akan datang ni lah, dengan microchip yang akan dimasukkan pada manusia kan. So yang benda ni bila dia dah buat promosi ni, kita pun jangan rasa itu macam iklan biasa-biasa. Tak, Petronas takkan buat iklan biasa-biasa semata-mata nak tunjuk teknologi saja semata-mata kan. Dia memang diorang dah merancang yang ke depan ni kita akan masuk ke satu alah baru ataupun teknologi baru kan. So kita dah tahu kerajaan kita pun dah menandatangani untuk penggunaan microchip ni, sama ada 2024 ataupun 2025. Kita dah tahu bank negara pun dah luluskan lesen kat beberapa bank untuk bank digital. So kat situ kita dah nampak dah, diorang memang dah nak mulakan benda ni tak lama lagi kan. Tapi kita tak tahu bagaimana cara kerajaan kita nak implement microchip ni pada rakyat kita. Kita tak tahu macam mana cara dia buat. Sama ada dia nak buat macam vaksin ni sebelum ni kan. Siapa tak ambil tak boleh pergi sana sini, tak boleh nak masuk bank, tak ada microchip, tak boleh masuk tempat kerja, tak ada microchip, tak boleh nak beli belah, tak ada microchip. Mungkin dia boleh buat cara macam tu kan. Jadi orang yang terpaksa, ada orang ambil lah, masuklah dalam tangan. Mungkin salah satu cara itulah untuk diorang menjayakan program ni kan. Kita tak tahulah kan. Tapi benda ni memang diorang dah bersiap sedia pun, memang diorang dah tunggu masa je. Mungkin 2024, 2025 ni kita tengok keadaan macam mana. So buat masa sekarang ni diorang nak laksanakan tak boleh lagi kan. Benda dah ada. Mungkin dia perlukan persetujuan di peringkat parlimen. So kalau dia nak persetujuan di peringkat parlimen, dia perlukan 2/3 ahli majoriti daripada ahli parlimen kan. Jadi sekarang ni kerajaan tak ada kekuatan tu. Maksudnya kerajaan yang ada sekarang ni tak mempunyai 2/3 kan. Kerajaan yang lemah.
kerajaan yang berkongsi kuasa. Jadi dia perlukan satu kuasa perubahan baru lah, maksudnya kerajaan yang ke depan ni mempunyai kerajaan yang kukuh, yang mempunyai sekurang-kurangnya yang terbaik adalah 2/3 supaya diorang boleh buat sesuatu, mengubah satu undang-undang, mengubah apa saja yang diorang merancang kan. Jadi kita tengoklah keadaan dia macam mana ke depan ni. Andai kata 2024 nanti diorang dah memang nak laksanakan microchip ni kan. So kat situ kita akan susah lah. Yang mana orang tak ambil vaksin ni susah lah kan. Itu masalah dia, sebab kita vaksin kita tak ambil. Lepas tu kita dah tahu microchip ni dia akan kontrol kita. Satu hari nanti bila kita dah ramai orang dah ambil microchip kan, dia akan kontrol hidup kita kan. Sistem bank dia orang dah kontrol. Kehidupan kita dah kontrol. Diorang boleh intip kita kan. Kita berada di mana pun diorang tahu kan. Jadi itu bahayalah bagi kita kan. Jadi kelebihan bagi mereka, tapi bahaya bagi kita. Hidup kita ni dikawal kan, dikontrol kan. Jadi kita kena fikir balik. Itu satu masa nanti dia akan buat lagi satu sistem, orang kata social credit score. Social credit score ni melibatkan kehidupan diri kita, sama ada kita berkelakuan baik ataupun berkelakuan tidak baik. Kalau tidak baik, dia orang boleh buat sesuatu pada kita kan. Dia orang boleh had kita punya perjalanan, dia orang boleh had kita punya akaun pengeluaran, sebab kita punya tingkah laku kita, kelakuan kita tidak baik. Kat situ dia orang kontrol kita. So kalau kita nak sesuatu, kita kena buat sesuatu kerja. Jadi hamba lah, macam kita kena bekerja keras kan, supaya kita rekod kita baik kan. Berdasarkan kredit dekat situlah kan. Jadi benda-benda macam ni ke depan nanti itu yang diorang rancang lah kan. Wallahualam sama ada berlaku ke tidak kan. Tapi perancangan dia, apa yang diorang tunjuk sekarang ni kan, kita dah nampak lah diorang memang plan ke situ lah. Kita tengok Petronas pun dah promosi dia punya iklan-iklan dia ni kan. So tak mustahil lah benda ni akan berlaku ke depan kan. So kita pelik juga kenapa Petronas promosi benda-benda macam ni. Kemungkinan Petronas salah satu syarikat yang involve ataupun terlibat lah dengan program ni kan. Mungkin diorang melabur sesuatu ke, kita tak tahulah kan. Wallahualam. Jadi siap sedialah kan. Benda-benda macam ni jangan orang kata tak mungkin dah berlaku, tak mungkin berlaku. Jangan kata itu sebabnya dekat Switzerland lah dengan Kanada, boleh dikatakan rakyat diorang hampir 90% lebih dah ada microchip di tangan kan. Jadi dekat sana diorang dah laksanakan awal lagi, sebabnya nak orang kata nak buat uji kaji, nak tengok macam mana penggunaan microchip tu pada masyarakat, adakah lebih baik ke tidak ke. So benda tu diorang dah buat dah pun. Dah berjalan dah pun 5 tahun lepas dah kan. Jadi tak mustahil lah benda tu boleh buat dekat negara kita kan. Sebab tu diorang laksanakan New World Order ni, agenda ni, untuk laksanakan diorang punya matlamat agenda ni. Contohnya pasal One World Government, One World Religion, One World System Economy kan. One World System Economy ni yang kita nampak sekarang ni, diorang tengah down kan ekonomi dunia ni, supaya semua negara down dan diorang boleh ambil alih sistem ekonomi seluruh dunia, supaya diorang boleh kontrol. Itu tujuan utama dia. So tak mustahil negara kita akan ada masalah mengenai ekonomi lah. So kita tahu hutang negara pun 1.3 trilion. So banyak tu kan. Siapa nak bayar? Dengan pendapatan ekonomi kita pun menurun kan. Kita punya pendapatan negara pun tak, orang kata banyak yang banyak yang tak masuk lah, maksudnya pendapatan kurang. So hutang tinggi, macam mana kita nak bayar? Hutang tinggi, pendapatan negara kurang. So dia orang terpaksa perah rakyat ni untuk keluarkan income tax, untuk keluarkan cukai yang banyak. Sebab tu kita tengok tiba-tiba sekarang ni terkeso bagi alasan setiap orang perlu register ataupun buka akaun Perkeso. Atas alasan dia kalau jadi apa-apa boleh claim kan. Macam tu lah alasan dia.
Kalau dia buka gerai pun ada satu orang pekerja pun, pekerja dia tu tetap kena register sok-sok. Sampai tahap tu sekali. Dulu tak ada macam ni. Sebab apa? Dia dah tahu negara kita memang perlukan banyak keuangan sebab nak bayar hutang-hutang yang ada. Tak cukup. So dia orang dah mula nampak GST satu jalan yang baik. Kita kena collect balik GST. GST ni kalau buat cara betul lah. Sebab negara-negara maju lain pun dah lama buat GST. Tapi cara dia collect tu cara yang betul. Tapi yang sebelum ni dia buat GST dekat negara kita ni, cara dia buat tu tak betul. Sehingga orang miskin sekali pun terpaksa bayar GST. So kita tak tahu ke depan ni macam mana dia nak buat GST lagi ke tidak. Dengar-dengar macam tu lah dia nak buat GST balik. Sama dia nak perbaharuan ke tidak, kita tak tahulah macam mana kan. Kat situ sebab kita dah tahu kerajaan tak ada sumber yang banyak. Dia tak mampu nak mengharapkan Petronas semata-mata hasilkan keuntungan. Dia tak mampu nak mengharapkan hasil jualan sawit semata-mata sebab tak cukup nak bayar hutang yang terlalu banyak. Jadi tuan-tuan fikir baliklah, kalau kata kita ni terkandas, negara kita ni tak mampu nak bayar hutang, so masalah tu akan kembali kepada kita lah. Sistem ekonomi ni mungkin negara sajalah kita, tapi dikuasai oleh satu badan. So itu kita fikir-fikir balik lah. Jadi berbalik pada matlamat yang diorang nak buat ni berkenaan New World Order ni, memang sedang berjalan, memang sedang dilaksanakan. Tak ada lagi kita nampak benda ni terhenti seketika, tak ada. Memang diorang tengah buat benda ni sehinggalah diorang tercapai target mereka pada tahun 2030 nanti. Sebab tu diorang punya plan dia punya perancangan agenda ni 2030 ni, the great reset ni, maksudnya dia dah reset semualah. Dah reset semua. Sistem ekonomi pun dia dah pegang. One World Government tu pun dah tertubuh. One World Government ni bukan bermaksud negara kita ni tak ada government. Government kita ni di bawah satu government tu. So government tu yang akan kontrol government kita. Maksudnya kekuasaan kerajaan kita ni tak sebebas macam yang sekarang ni lah. Terpaksa ikut dengan sistem yang diorang buat ni lah. Lepas tu one world currency. So macam Kak Lin cakap tadi lah, dia tak pakai lagi duit mata wang fiat ni, semua dia guna cashless. So kat situ kita dah tahu bank digital pun dah ada kan. So semua pakai digital. Cara pembayaran dia pun semua kita tahu, yang mereka buat microchip tu itulah tujuan dia kan. Microchip tu untuk ID kita kan, ataupun data kita. So segalanya ada di dalam microchip tu kan. Kalau kita nak bayar ke apa, semua melalui proses transaction dengan adanya microchip tu kan. So orang lain tak boleh elak lah kan. Kalau tak ada benda tu, dia tak boleh nak hidup dah dengan sistem baru tu kan. Dia terpaksa lah cari satu tempat kampungan hidup terasing lah kan. Macam tu lah kan. Kalau kata sanggup lah keluar daripada sistem yang dia orang buat ni kan. Wallahualam. Betul. Benda ni memang pasti berlaku SKO. Sebab apa? Memang dah Allah ceritakan dalam Quran kan. Sebab yang akan selamatkan kita hanya kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Itu dah memang akan berlaku. Memang akan berlaku penindasan, kezaliman tu akan berlaku. Benda ni pasti berlaku. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok siapa hamba-Ku yang paling bertakwa. Allah nak tengok. Masa ni lah Allah akan asingkan orang yang benar-benar munafik, orang yang musyrik kan, dengan orang-orang yang benar beriman. Yang dikatakan tadi, kita ni kita tidak akan diuji iman kita selagi mengaku iman kita selagi kita tidak diuji kan. Iman kita tidak akan
apa ni, kita tidak akan mengaku yang kita ni beriman selagi tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Ini ujian kita lah. Memang akan berlaku, benda ni akan berlaku. Sebab apa? Allah kata nanti akan ada Imam Mahdi dan Nabi Isa yang datang menyelamatkan, yang akan menghapuskan semua sistem ni. Benda tu akan berlaku. Nak tak nak kita kena ada, sebab Allah izinkan benda ni. Kita kena faham ni. Sebab apa? Sebab Allah nak uji iman kita. Allah nak tengok siapa hamba di kalangan hamba-hambaku ni yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepadaku. Kita kena faham yang kat situ. Jadi kena perlahan-lahan keluarlah, buanglah kita panggil apa ni, cinta dunia tu sikit-sikit. Cuba. Kak Lin cakap benda ni sangat takut lah. Kak Lin takut bila pandang benda ni memang Allahu Akbar. Sebab dia berkaitan dengan iman tu yang kita takut tu kan. Benda-benda mencabar iman. Baru tak ada kerja je kita dah macam kan, maksudnya nak kena ugut dengan vaksin je kita dah menggelabah, tak tahu nak buat apa, terus cucuk. Itu baru benda kecil macam tu tau. Belum lagi tak ada makanan, tak boleh nak beli makanan kat mana. You bayangkan. Benda ni memang akan berlaku. Bukan Kak Lin cakap. Kak Lin berpegang pada Al-Quran tu lah. Bila Al-Quran ceritakan benda tu kita akan hadapi benda tu lah. Jangan pandang benda ni kecil. Jangan kita macam benda ni macam santai-santai. Tak ada. Kena prepare sesuatu lah. Apa yang patut kita prepare. Itu je Kak Lin cakap. Kak Lin tak nak cakap pasal preparation makanan ke, sebab Kak Lin tak prepare makanan lah. Makanan tu kita macam Kak Lin takut bila kita prepare berlebihan kita akan berlaku pembaziran pula kan. Macam benda-benda yang Kak Lin lebih berat tu pada benda lain lah. Yang Kak Lin nak, yang prepare ni benda lain lah kita prepare. Kan nak kita panggil nak jauhkan diri kita dengan benda-benda syubhah dulu. Itu yang paling penting lah bagi Kak Lin. Makanan tu kita praktikkan diri kita dengan zikrullah je lah. Zikrullah kalau kita minta Allah kenyangkan, insya-Allah Allah akan kenyangkan kan. Sebab Allah kata dalam Quran banyakkan berzikir di akhir zaman kan. Banyakkan berzikir. Berzikir tu lah nanti makanan kita kan. Kalau kita dalam keadaan kesusahan ke apa benda ke, berzikir juga kan. Banyakkan ingat Allah lah. Itu je lah. Wallahualam. Minta maaf semua ya. Teruskan. Teruskanlah mungkin ada teruskan, mungkin ada apa kawan-kawan di sini yang nak buat perkongsian ke. Saya dengar Kak Lin ya kan. Yang lain semua mendengar je ke? Itulah ramai yang dalam hebat. Ramai yang dalam ni hebat-hebat lagi. Silakan Tuan Mawar. Ya, silakan. Mendengar je saya. Saya terperanjat apa yang zigzag tadilah kan. Dia cakap apa, makin ramai yang ambil vaksin. Yelah, yang tu tak ada masalah kan, badan orang. Tapi rasa macam janggal lah nanti. Kita jadi makin sikit sangat. Lepas tu kalau orang kata apa, tiba ni kan waktu payah nanti, kita nak call into action tu. Kita nak count on pada siapa tu.
kan, sebab kita kena macam untuk ni lah, untuk survival. Itulah yang macam beranjat juga kan, sebab cara dia cakap tu saya tak sempat nak tanya cucuk angin ke apa. Tapi kan kalau dah ada dalam grup ni, nak cucuk pun dah tahu, kenapa tak cucuk tipu je kan. Itulah jadi macam janggal lah. Kita ingat tahan yelah, sampai sebab benda dah tahu. Itu pasal saya ada tanya soalan pupus berapa persen dah spesies kita ni. Dia pun kata tak pasti. Saya rasa itulah. Kawasan masing-masing macam mana? Ada Dr. Razmi ya? Nak panggil apa Razmi ke Dr. Razmi? Razmi pun okey. Saya ada baca kat Facebook ke siapa yang share pasal maklumat daripada Sarawak lah, berkenaan dengan kelahiran baby ni ya, menurun. So dekat situ kita dapat tahulah depopulation ni sedang berjalan lah, sedang berlaku lah. So dari sudut data tu pun menunjukkan kelahiran baby yang dekat Malaysia ni memang menurun lah. Bukan saja di Sarawak, mungkin di seluruh negeri dalam Malaysia ni. Kena check balik lah sama ada tahun sebelum COVID dengan selepas vaksin ni, adakah peningkatan kelahiran baby tu meningkat ataupun menurun. Yang surenya memang kita tahulah memang menurun lah. Banyak yang gugur, banyak yang dapat kanser ovari kan. Itu yang masalah yang kita dengar lah kan. So orang kata proses yang sedang berlaku ni di population ni memang sedang berlaku. Maksudnya memang sama ada orang yang faham, nampak, dia tahu. Kalau orang tu dia tak nampak, dia tak tahulah, dia beranggapan yang macam-macam faktor lah. Dia anggap ini faktor tekanan hidup, faktor pendapatan berkurang, orang takut nak melahirkan baby apa semua. Sedangkan benda tu bukan sebab tu. Sebabnya berlaku masalah kesihatan pada ibu ni kan. Dia mengandung, akhirnya gugur kan. Masalah dia kesan daripada vaksin. So kita dah tahu, macam dekat Sarawak boleh dikatakan 99% orang dah divaksin. Sampaikan ada orang cop Sarawak ni Darul Vaksin kan. So negeri yang terbaik lah dari segi pemberian vaksin ni kan. Rakyat dia tak ada sangat menolak. So dekat Malaysia ni kita tak tahu berapa ramai lagi di negeri-negeri lain kan. Data yang kita tak tahu kelahiran baby macam mana selepas program vaksin ni kan. Tahun 2022 ni adakah menurun berbanding sebelum COVID tu. Kalau menurun memang kita dah tahulah memang depopulation ni sedang berlaku lah kan. So kita tak ambil kira lagi pasal yang kes-kes kematian yang hari-hari ni kan. Kes mati disebabkan apa kan. Contohnya pembekuan darah, myocarditis ke. Kalau kita tengok yang list orang kata list senarai senarai lagi. Orang kata list yang Pfizer keluar tu, kesan daripada vaksin ni ada dalam 1,200 lebih. So kalau kita tengok berkaitan kematian tu memang ada dalam senarai tu. Contohnya pembekuan darah, keradangan jantung ataupun myocarditis. So benda-benda ni berlaku pada masyarakat kita hari ni. Tapi dia orang tak perasan, dia orang tak tahu. Itu masalah dia. So berlaku juga dekat sepupu saya baru-baru ni, hampir 3 minggu lepas lah meninggal dunia sebabkan pembekuan darah kat otak kan. Duduk saja-saja lepas ambil wuduk, nak ajar anak dia ambil mengaji, tiba-tiba pingsan kan. So pergi hospital, kita check kata ada darah beku kat otak kan. Tapi saya tahulah dia dah complete vaksin. Cuma kita tak nak cerita lah kenapa punca dia kan.
Tapi benda tu yang berlaku kan. So saya rasa ramailah yang alami masalah ni kan, berkuah darah ataupun myocarditis. Dua ni yang orang kata kerap berlaku dekat masyarakat kita tanpa orang sedar kan. Tak kira umur kan, umur sama ada muda pun berlaku juga kan. Kita dengar baru-baru ni pasal remaja kan, sedang apa orang kata rentas desa, tiba-tiba kolap kan, lepas tu meninggal dunia kan. Jadi tak ada pun dia orang nak kaitkan pasal vaksin, sebabnya ramai yang tak tahu yang kesan-kesan daripada vaksin tu adalah simptom-simptom yang telah didedahkan oleh Pfizer sendirilah. Itu pun Pfizer dedah ni pun sebabkan arahan daripada mahkamah kan. Dia orang dah keluar ada 1,200 lebih kesan vaksin kan. So benda yang 1,200 lebih ini pun sedang berlaku pada masyarakat kita ini. Semua orang tak faham, orang tak tahu, sebabnya KKM tak dedahkan. Sure lah KKM memang takkan dedahkan benda ni. Kalau dedahkan ibarat macam hulu tekak dia lah kan. Orang akan condemn lah, orang akan marah lah, sebab vaksin ni boleh menyebabkan sesuatu perkara yang tak baik pada diorang kan. Jadi inilah kita nak cakap pun tak boleh kan. Kita nak bagi tahu dekat orang lain, oh ni disebabkan vaksin. Nanti orang lain tengok kita, kau ni mana pandai pula kan, kau ni siapa, doktor ke apa ke kan. Itulah dia orang akan salahnya tu. Cuma kita mampu berdiam je lah, mampu berdiam dan kita faham apa yang sedang berlaku. Itu je lah daripada saya. Adik, macam ni saya relate kan yang tadi, yang dah tahu, yang dah ada dalam grup zigzag lah, apa benda apa macam yang zigzag cakap tadi tu. Cumanya berbalik pada ni lah kan, saya nak tanya lah juga, saya pengalaman saya sendiri, kalau orang sekeliling ni selain daripada keluarga lah kan, keluarga, saudara mara apa, saya rasa saya tak percaya, saya tak boleh nak count on kalau ni lah, kalau ada masalah lah ke depan hari kan, apa benda apa. Sebab apa saya kata macam ni, kita nak rely pada orang yang, maksudnya citizen yang bukan spy kepada kerajaan kan. Dia citizen, lepas tu law abiding citizen, dalam masa yang sama dia tu de facto enemy. Jadi macam mana pengalaman masing-masing? Kalau ada cuba share. Sebab saya ni kawasan yang orang kata tidaklah di area dalam Malaysia ni yang tidak terlalu ramai yang jab kan. Maksud saya kawasan kampung, dia tak terlalu terlalu orang kata terlalu ikut rule. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama kita masih lagi tak boleh nak, walaupun mereka tidak strict dengan ni, tapi mereka law abiding citizen, dan kita memang tak boleh count on pada mereka 100% lah. Kalau benda-benda yang orang kata yelah kepayahan ke depan hari kan, kita lepas ni kita akan ada bermasalah dengan pihak autoriti, dengan KKM lah terutamanya kan. Sebab YY pun ada cakap lepas ni dia akan tekan bila lepas sandiwara PRU nanti, sebab parti baru wujud, parti baru tu kena menang. Itu pendapat pribadi saya lah. Bila parti baru dia buat, parti baru memang akan kena menang. Sama juga dengan Parti Mahathir dulu pun. Jadi saya nak tanyalah masing-masing kan, ada tak contohlah mana-mana siapa-siapa lah, contohlah orang tu dia perumahan, orang ni teres, orang ni komuniti dia mansion ke apa benda ke, yang ni komuniti dia kondo, yang ni komuniti dia flat. Okey, yang masing-masing yang pelbagai latar belakang ni, dalam bandar ataupun luar bandar, ada tak seharian dia punya life tu dia ada orang yang dia boleh count on untuk benda-benda macam tu? Sebab pada saya tak ada. Sebab tu yang saya terkejut bila Zigzag kata ramai dah yang tak masuk BC sebab diorang malu. Kita tak halau pun, diorang dah jab, diorang malu, diorang macam withdraw, tak nak join BC lagi lah apalah. Yang tu saya terperanjat. Ingat kan
dah habis dah dia punya tu. Maksudnya habis dah dia punya sasaran tu kan. Tapi hari demi hari ni makin pupus dah orang yang bertahan ni. Bila saya dengar penerangan dari dia tu yang saya macam beranjak sikit lah tadi. Macam tu lah. Cumanya kalau ada yang nak, mungkin juga faktor tekanan tu tak ada. Sebelum ni kan memang ada tekanan bulan 4 kan, last bulan 4 vaksin masih diberi tekanan kan. Jadi orang tertekan. So ramailah join grup-grup macam ni, luar pendapat, luar perasaan dan sebagainya. Bila lepas bulan 5 kerajaan dah umum vaksin tak diwajibkan, tak perlu lagi pakai mas sejahtera. Jadi lepas tu kita dah nampak orang yang sebelum ni banyak masalah bercerita dalam visi-visi ataupun grup-grup, diorang sekarang dah slow, dah macam tak ada lagi lah aku nak risau kan. Dia rasa macam dah bebas. Benda ni lah berlaku juga dekat grup YC, mana-mana grup pun kita nampak, kita perasan orang dah tak berapa minat nak join sebab dia rasa dah bebas kan, dah tekanan dah tak ada. Padahal benda ni hanya seketika je, macam Tuan Razmi cakap tadi lah, selepas pilihan raya ni diorang bagi tekanan dah balik kan. Sebab sekarang ni pendekatan dia nak ambil hati rakyat kan. Itu yang diorang kena jaga supaya masyarakat ni tak rasa satu tekanan ataupun masyarakat tak rasa macam benci dekat kerajaan, benci dekat pemimpin buat benda-benda macam ni. So diorang terpaksa orang kata kurangkan ataupun segala SOP ni diorang terpaksa kendurkan kan, supaya masyarakat ni tak tertekan. Macam kita ni dah mula nampak bebas balik kan. Macam kita ni dah mula nak ke arah endemik lah, padahal tak endemik pun kan. Kalau kata dia nak endemik, dia boleh je buat endemik, tapi masih lagi wayang dia kan. Fasa endemik, fasa peralihan endemik, tapi tak endemik kan. Kita tengok KJ pun dah bagi tahu pasal Omicron yang baru dapat detect dekat Malaysia kan. Dah nampak dah tu permulaan dia. So dekat sinilah maksud saya tekanan kan. Masyarakat kita tak ada tekanan, so benda ni dia nampak macam tak ada apa-apa lah bagi dia. Tapi bila datang balik tekanan ni, so kita tengoklah ramailah kan mula bersuara balik kan. Itu yang saya nampak. So benda ni berlaku kat mana-mana grup, sama ada GPMC ke, ZZP ke, YYC ke kan. Kalau kita tengok YYC sebelum ni pun ramai kan, sekali dia VC pun 2,000, 3,000 orang kan. Tapi sekarang kalau VC dah tak ada dah. Sebabnya mana pergi yang ribu-ribu tu kan. Sebabnya diorang dah rasa macam bebas kan, kembali hidup normal kan. Tak perlu lagi lah aku nak cari maklumat, tak perlu lagi lah aku nak dapat pandangan kan. Sebabnya hidup dah kembali okey kan. Itu je diorang rasa kan. Padahal benda tu macam saya cakap tadi lah, di sekarang ni kerajaan tak mendekan sebabnya kita tahu pilihan raya bila-bila masa boleh berlaku kan. Jadi diorang tak nak bagi tekanan tu pada masyarakat, sebabnya undi rakyat tu penting kan. Kalau kata rakyat tak suka, nanti susahlah diorang nak raih undi rakyat. Itu je lah daripada saya, itu pandangan saya lah berkenaan dengan isu semasa sekarang ni. Setuju ke tidak ke saya apa yang saya cakap tu kurang tepat lah kot kan. Setuju betul, sama pandangan. Okey, saya nak menjelas sikit tentang Parti Bangsa Malaysia tadi. Saya rasa memang agenda dia pun Parti Bangsa Malaysia itulah yang akan memerintah Malaysia nanti. Sebab kita tahu kan yang mastermind utama dalam
Kim ni di Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir sendiri kan. Saya rasa dia wujud parti bersatu dulu pun sebagai test market. Maknanya dengan parti bersatu dengan sedikit kursi pun dia boleh leading kerajaan. Jadi saya rasa Parti Bangsa Malaysia pun mungkin macam tu juga. Dia mungkin dalam PRU nanti dia tak dapat menguasai majoriti, tetapi dia akan guna berbagai cara helah untuk ahli parlimen melompat kepada parti dia. Saya rasalah. Saya punya tengok pasal parti baru ni bukan parti Mahathir. Mana-mana bukan parti yang tak join, mungkin dia akan bongkar skandal-skandal ke isu-isu berkaitan dengan ahli-ahli parlimen ni. Dia kan duit banyak, macam-macam dia boleh buat. Tu saya rasa sebab kemuncak berkenaan dengan parti apa tadi tuan? Parti PB, Parti Bangsa Malaysia. Apa ni related dengan One World Government. Bangsa kan, mana satu, ke arah satu bangsa, satu agama. Saya rasa macam itulah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Parti Bangsa Malaysia ni yang saya tahu bukan bawah Mahathir. Kalau Mahathir ni parti apa? Pejuang. Mahathir Pejuang. Yang saya tahu parti baru dia itulah. Parti Bangsa Bersatu ni saya tengok dia punya orang-orang dia ni banyak generasi muda lah kan. Lepas tu kita tahu siapa YB apa tak hampang tu lupa, yang dah join dengan Parti Bangsa Bersatu ni lah. So yang saya faham Zuraida, yang saya faham PBM Parti Bangsa Malaysia ni dia orang ni nak join di bawah komponen Barisan Nasional. Itu yang saya dengar lah. Bila saya dengar, alamak, kenapa nak join ni kan? Kemungkinan BN ni salah satu cara lah dia untuk nak dapat sokongan parti tersebut lah kan, sebabnya komponen yang kuat kan, lebih kurang macam tu lah. Jadi kat sini bagi saya lah, dia mana-mana parti kan, semua ada agenda dia. Tak kira lah BN ke, PN ke, PH ke kan. Semua ada orang-orang dia kan. Ada orang-orang yang menjalankan agenda ni kan. Siapa pun yang mentadbir negara ni, mereka akan follow agenda ni kan. Mereka akan follow kan. Kalau kata lepas ni BN dapat balik, BN akan follow juga. Kalau kata PN dapat balik, PN akan follow juga. Kalau kata PH dapat balik, PH akan follow juga kan. Kita kena tengok balik sejarah balik sebelum tertubuhnya Malaysia ni kan. Kita ni merdeka di atas kertas je kan. Kita dengar sendiri apa yang dikatakan Datuk On kan. Ada sebalik agenda besar sebelum dia melepaskan jawatan dia tu kan. Dia tak sanggup nak menerima segala agenda ni sebelum mendapat kemerdekaan kan. Dia tahu benda yang mereka sedang rancang kat tanah Melayu ni kan. Sebab tu dia tak sanggup nak terus berpegang jawatan presiden dalam UMNO masa ketika itu kan. Siapa yang meneruskan lepas tu? Tengku Abdul Rahman kan. Jadi diorang yang bersetuju dengan segala agenda ni, meneterai perjanjian tersebut, akhirnya mendapat satu kemerdekaan. Dia follow lah apa yang mereka nak buat dekat tanah Melayu ni. So selama UMNO pegang tu, dia orang tetap follow the agenda. So berbalik pada kita tengok 2015, Mahathir cakap apa dalam forum New World Order. Dia cakap mana-mana negara kalau tak follow New World Order ni, kita akan susah. Negara kita ni tidak boleh orang kata tak boleh berdiri dengan baik. Akan diganggu, akan dikacau. Kan masalah lah sistem kita tak boleh, kita tak nak follow mereka, kita akan jadi masalah
Jadi kemungkinan cara itulah, cara apa yang saya baca, mungkin Mahdi ni dia jenis bijak. Dia gunakan kesempatan tu kan. Dia ada dalam sistem tapi dia gunakan kesempatan ni untuk buat sesuatu pada Malaysia. Itu apa yang saya baca, cara dia lah kan. Apa yang kita nampak lah, apa yang dia buat. So, kalau dia tak buat macam tu, Malaysia takkan dapat apa yang ada pada hari ni. Malaysia takkan dapat apa yang ada pada hari ni. So dia terpaksa buat benda-benda macam ni kalau dia tak follow kan. Kita tengok negara-negara yang tak follow agenda apa yang diorang laksanakan 100 tahun yang lalu, negara tu tak akan maju, negara tu tidak akan dapat orang kata kelebihan macam-macam. So kita tengok negara tu akan jadi mundur, akan jadi masalah macam-macam kan, huru-hara, sebabnya negara tu tak follow the agenda. So di sinilah terletaknya kebijaksanaan seorang pemimpin tu, sama ada dia nak bawa negara tu macam mana. So maksud macam saya cakap tadi, dia gunakan kesempatan tu untuk sesuatu perkara kebaikan. Kalau dia tak buat macam tu, kita semua rakyat ni tak dapat kebaikan dia kan. Maksud dia bukan dia follow agenda sepenuhnya. Dalam dia duduk dalam agenda tu, dia gunakan kesempatan tu untuk mencaturkan permainan. Sebab tu saya cakap Mahdi ni dia ibarat, kita tak boleh nak baca dia macam main catur dia ni. Dia ni orang kata pecatur bagi negara kita ni lah. Dia seorang arkitek yang tahu segala agenda yang sedang berlaku. Dia sedang mencatur permainan di dalam negara kita ni. Sebab tu saya nak kata lebih pun pada dia tak boleh. Sebab kita susah nak baca seorang tokoh macam ni lah kan. Nak kata dia ni bapa Freemason pun kita tak tahu kan. Wallahualam, saya pun tak tahu nak cakap kan. Saya bukan penyokong kuat lah, tapi saya tengok cara dia tu lah kan, cara permainan Mahdi ni kan. Apa yang sedang berlaku, politik yang dalam negara semua, dia lah mencatur kan. Macam-macam orang kata atuk lah, tak berguna lah, apa semua. So kita tengok je lah kan. Kita tak berani nak cakap sesuatu sebab dia ada perancangan sesuatu yang dia sedang laksanakan kan. Sebab kenapa dia berani dedahkan pada 2015 dulu dalam New World Order, agenda global elite ni nak kurangkan populasi dunia. Bukan suka-suka cakap dengan terang-terang kepada umum nak ceritakan pendedahan yang tentang konspirasi yang diorang buat ni kan. Jadi kat situ kita tertanya-tanya lah kan. Dia dah tahu benda-benda macam ni belakang, tapi dia tak boleh nak menghalang agenda tersebut. Dia tak boleh nak halang. Tapi kalau ada orang akan halang agenda ni, so dia akan mati. So kita tengok pemimpin-pemimpin dekat beberapa pemimpin yang dibunuh sebabnya mereka tak follow the agenda. Jadi itu maksud dia. So dia kena bijak lah sebab duduk dalam agenda ni. Kita tak boleh nak terlalu lawan dia, tetapi kita gunakan kebijaksanaan untuk menyelamatkan keadaan kan. Kita follow ibarat macam orang kata lebih kurang macam mana, bermuka-muka lah kan. Dia tahu pasal agenda tapi dia bermuka-muka kan. Dia cuba nak mencaturkan keadaan tu. Wallahualam, itu cara yang saya nampak lah keadaan yang berlaku sekarang. Nak tak nak, kita ni semua di dalam sistem yang mereka buat ni kan. Untuk nak keluar pada sistem ni, macam kita dengar sebelum-sebelum ni, salah satu caranya tunggu kita punya pemimpin lah yang akan datang. Itulah salah satu cara untuk nak keluar pada sistem ni lah. Sebabnya sistem kita semua ni dah dikuasai oleh mereka kan. Bank, sistem keuangan, sistem ekonomi, semua diorang dah kuasa. Jadi bukan mudahlah kita nak keluar. Contohnya negara kita tak nak follow. Boleh ke kita tak nak follow? Silat-silat kita yang akan jadi sengsara lah, diserang, dibuat macam-macam kan. Jadi daripada kita dapat kesusahan tu, mereka follow lah. Dia orang terpaksa lah follow the agenda kan. Kita tahu tanah Melayu ni pun merdeka daripada awalnya, macam saya cakap tadi,
merdeka atas kertas saja, tetapi ada hidden hand yang menguasai kita ni daripada sebelum merdeka sampai sekarang. So kalau kita tengok sejarah Freemason masuk ke negara dalam dekat tanah Melayu ni sejak kurun 1845, lebih kurang macam tu lah. Diorang dah bertapak dekat tanah Melayu lagi, kan? So diorang dah merencana pelbagai agenda. So daripada kemerdekaan tu, pemimpin kita hanya follow saja apa yang mereka nak, apa yang mereka rancang. Sebab tu kalau kita tengok Freemason bukan salah di sisi undang-undang, kan? Tak salah di sisi perlembagaan. Sebab itulah adanya kubah besar dekat Bukit Jalil tu. Ada setiap negeri ada lodge. Setiap negeri ada lodge, kan? Jadi kat situ kita boleh fikir memang Freemason ni pertubuhan yang haram, kan? Pertubuhan jahat. Kenapa perlu ada kat negara kita? Sebab kita dah tahu negara kita merdeka berdasarkan apa? Berdasarkan hasil rundingan. Jadi kat situ kita dah tahu. Kita dikuasai siapa? Belakang. Orang kata dalam kerajaan ada kerajaan. Dalam kerajaan ada kerajaan. Kerajaan itulah yang sedang kontrol kita. Wallahualam. Jadi tuan-tuan fikir baliklah, kan? Sebut pasal apa mana-mana kerajaan yang ada sekarang ni, diorang semua follow benda yang sama, kan? Tak kira lah siapa naik pun, DN ke, PN ke, PH ke, apa lagi yang baru-baru ni ke, semua sama je, kan? Diorang akan follow dia agenda. Pemimpin kita ni semua terlibat dengan ahli politik ni sebab satunya sebab inginkan kekayaan je, kan? Sebab kita tahu, kan, kalau menteri-menteri ni semua dapat gaji besar, elah banyak, kan? Jadi mudahlah, tak susah seperti seorang bisnes, kan? Orang nak buat bisnes ni kena cari hasil keuntungan, kena buat itu buat ini, banyak bekerja dia nak buat, kan? Jadi menteri senang je, gaji besar, elon banyak, kemudahan macam-macam. Itu yang mereka dapat. Belum kira ambil lagi bab-bab projek, markup projek, kan? Projek 1 juta jadi 5 juta, kan? Itu yang berlaku student-student ni lah, kan? Kita tengok apa projek ECRL, kan? Projek asalnya berapa bilion, kan? 20 bilion jadi 60 bilion. Jadi kat situ kita boleh tahulah keuntungan sebagai orang-orang yang mempunyai kuasa dalam negara ni. Itulah kelebihan yang mereka dapat. Mereka mencuri wang rakyat, kan? Tak kantoi tak apa, bila kantoi jadilah kita tengok macam pemimpin-pemimpin yang sedang dalam proses mahkamah sekarang ni, kan? Kita tengok siapa, kan? Saya tak nak sebut nama, kan? Kes rasuahnya lah, kes salah guna kuasa dia lah, kes penyelewengan lah, kes curi wang rakyat lah. Itu yang kantoi. Yang tak kantoi tu macam mana pula, kan? Jadi tuan-tuan fikirlah, kan? Kita ni nak memilih pemimpin ni pun kita dah jadi orang kata keliru dah, kan? Nak pilih siapa, kan? Nak pilih, tengok orang ni baik, rupanya dia duduk dalam pakatan jahat, kan? Itu pun masalah juga, kan? Jadi macam mana tu, kan? Tuan-tuan fikirlah sendiri, kan? Semuanya terletak pada tangan tuan-tuan masing-masing lah, kan? Wallahualam. Tak bersetuju apa yang saya cakap tadi, cakap je. Mungkin ada orang dalam ni yang mendengar tak bersetuju lah apa SKO cakap tu, kan? Mungkin ada pandangan tuan-tuan sendirilah. Ini berdasarkan saya punya pandangan saya lah, kan? Tak semestinya apa yang saya cakap ni betul lah, kan? Mungkin tuan-tuan yang apa tahu lebih banyak lagi info, silakanlah kongsi, insya-Allah, kan? Saya nak cakap kalau dikatakan Mahathir terpaksa tu, saya tak berapa bersetuju lah.
Sebab setahu saya dia bukan terpaksa, dan sebenarnya dia lah pelaksana di Malaysia, mastermind yang bukan dia terpaksa, memang dia memang dia pelaksananya. Macam contoh Parti Bangsa Malaysia, dan dia lah pelaksana Parti Bangsa Malaysia tu wujud sebenarnya. Banyak benda sebenarnya saya nak cerita, tapi rasanya tak semua orang faham sebenarnya. Sebab benda ni bukan baru lagi, ratusan tahun punya perancangan. Itu je lah saya nak cakap. Terima kasih. Betul lah, saya setuju jugalah apa Tuan Anwar cakap. Dia pelaksana lah, mungkin juga dia pelaksana, dia orang yang menjalankan percaturan dalam negara kita. Tapi saya tak boleh nak kata lebih kat dia, sebabnya kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang dia rancang. Dan ada yang saya tahu dia ni ada rujukan dia. Dia orang yang mempunyai ulama-ulama yang menjadikan rujukan dia. Jadi kita pun dia macam pelik juga. Macam dia ada ulama apa dekat Kedah, nama apa saya dah lupa lah. Dia ada dua orang ke tiga orang yang dia dapat rujukan sebelum dia laksanakan sesuatu, kan. Mahdi ni bukan orang biasa-biasa lah. Saya pun bila saya tengok dia ada sesuatu yang kita tak tahu apa sebenarnya dia nak merancang kat negara kita ni, kan. Hanya Allah saja yang tahulah. Saya nak cakap lebih-lebih pun kita tak tahu, kan. Nak kutuk dia lebih-lebih pun kita tak tahu, kan. Kata dia merancang untuk buat sesuatu yang tak baik pun, saya fikir panjang, untuk apa dia buat benda tu? Dia pun nak mati tak lama lagi dah, kan. Kalau dia mati, adakah dia seronok dia buat sesuatu tu? Dia rasa bahagia nak buat keburukan, nak tinggalkan perkara-perkara yang jahat dekat dunia ni, kan. Jadi benda-benda tu saya fikir juga, sebenarnya apa kita tak tahu, sebab susah kita nak membaca dia punya percaturan, kan. Sebab tu saya lebih pada penelitian saya lah, lebih pada melihatlah, tengok apa sebenarnya, apa sebab dia, kenapa dia hancurkan UMNO tu, ini kenapa dia tubuhkan parti baru, kan. Kenapa dia buat itu, kenapa dia buat ini, kenapa dia dedahkan tentang perancangan New Order. Jadi benda-benda macam ni susah. Sebenarnya kelicikan. Saya tak tahu umur tuan berapa. Kalau tuan menelusuri sejarah Freemason itu sendiri, dan sejarah macam mana kejatuhan Aceh, macam mana cara dia menyusun atur benda ni, siapa berada di situ dan siapa yang ada di situ. Kalau saya cakap Freemason itu berada dalam PAS, orang ya ke? Freemason berada dalam keadilan. Pasal saya berada duduk dalam keadilan. Mungkin orang tak ya ke, kan? Jadi saya percaya Freemason ada dalam PAS, ada dalam PKR, ada dalam UMNO. Dia orang ada semua dalam, macam saya cakap tadilah, PN, KPS, semua mereka ada, kan. Sebabnya memang itu dia. Kalau saya kata dia berada juga dalam PPIM, mungkin orang iya ke? Kalau saya kata dia berada di mana saja, institusi perguruan, segala sistem dia ada orang dia, puluhan ribu orang. Saya jadi setuju. Jadi benda ni sebenarnya akan terjadi juga. Ni fitnah akhir zaman. Cuma orang selalu petikaikan apa solusinya. Orang kata kenapa jadi macam ni, kenapa ulama tak ni, sampai bilalah kita tak akan jumpa jawapan sebenar apa yang Nabi sarankan. Dan semua kita kena banyak doa dengan Allah dan munajat dengan Allah, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan. Betul, saya setuju. Sebab orang-orang yang bekerja dengan Freemason ni, dia orang ada dalam pelbagai sektor lah, baik kerajaan, baik swasta, kan. Semua ada. Saya setuju benda tu. Bukan benda yang baru lah, dah lama lah, kan. Kata saya cerita, masing-masing nak lari tempat tinggi, betul. Tapi sedar tak kita? Orang tak sedar yang mereka dah berada awal dah di tempat-tempat berhampiran kawasan itu. Mereka dah berada pun. Orang tak perasan. Kalau cerita, ya. Kalau saya cerita pun, ya ke?
Kan? Kalau saya tunjuk bukti pun ya ke? Masalahnya bila kita tunjuk macam mana pun orang kata tetap orang kata ya ke? Inilah masalah bangsa kita lah, Nusantara. Sebab tu mereka menggunakan mereka tahu akar bangsa kita, macam mana bangsa kita, dan mereka menguasai dunia dengan mengenali setiap bangsa tu, culture setiap bangsa. Kalau Bangladesh menua macam mana, kalau China macam mana orang dia tahu setiap bangsa tu culture-nya macam mana, budaya dia macam mana, orangnya macam mana. Jadi dia buat sesuatu, dia buat laksana sesuatu perkara, perancangan mengikut kesesuaian bangsa itu. Sebab tu Malaysia dan Indonesia, pendekatan dia agak berbeza sedikit. Dia tahu akan dia sebagaimana semua orang tahu percaturan tu, dan seolah kita main catur guna online ataupun komputer, begitulah. Dia dah ada formula dia macam ni, dia dah ada semua. Sebab tu kalau kita telurus kenapa ulama macam ni, kenapa ulama faham macam ni. Kalau saya kata ada ulama yang Freemason, orang ya ke? Kan? Mungkin kalau faham sejarah tentang macam mana dia orang nak jatuhkan Aceh, kan? Macam mana dia wujudkan Belanda, seorang bernama Snok Gronje yang namanya di Aceh menyamar sebagai ulama. Diberitakan dulu, kalau saya ingatlah masa saya remaja, hafal Quran, hafal hadis, bukan sebagai orang kan. Jadi ulama di Aceh untuk jatuhkan Aceh. Macam mana dia boleh buat? Dia bermula dengan satu musyawarat yang mana dia hantar satu intelijen, maksudnya penyiasat sebelum itu. Belanda perang Aceh tak kalah-kalah. Saya rasa saya dah cerita sebelum ni, mungkin saya tak ingat berisi dekat mana. Dia nak perang Aceh, tak menang-menang, kalah dia macam. Jadi dia hantar satu penyiasat untuk duduk di Aceh untuk kaji bangsa itu macam mana tak boleh kalah Aceh. Jadi selepas 2 tahun dia bermesyuarat di London, dan pengurusi mesyuarat itu bernama Gladstone. Okey, mesyuarat di London. Apa yang berlaku di London? Dia bawa saja sekeping lukisan saja. Dia bawa satu keping lukisan. Jadi Gladstone ni pengurusi mesyuarat tanya dia lah, 2 tahun aku ni apa kau punya ni kan. Jadi dia bagi lukisan orang Melayu dengan setanjak, dengan sebilah keris di tangan dan sebuah kitab di tangan kiri dia. Okey, jadi Gladstone tanyalah, pengurusi mesyuarat tanya pada penyiasat perisik tu, selama aku hantar kau selama 2 tahun untuk menyiasat, kau bawa sekeping lukisan saja kan? Jadi dia kata, ya, ini sekeping lukisan orang Melayu di Aceh kan. Ini adalah senjata orang Aceh, keris, dan sebelah ni adalah buku dia kan. Jadi mana satu kita nak jatuhkan dulu kan? Jadi dia pada pandangan dia orang material lah, senjata lah. Apa yang special sangat senjata orang Aceh ni kan, sampai dia susah sangat, apa special sangat? Dia kata bukan, bukan senjata ni sebenarnya. Dia sebenarnya kitab dalam hati dia orang. Sebab itu dia jalan kerja, hasil daripada mesyuarat tu dia jalan kerja sehingga kan dia masuk ke Universitas Azhar. Kalau saya cerita Universitas Azhar pun ada orang Freemason yang duduk dalam pentadbiran tu sendiri. Kono ya ke? Jadi agak sukar benda ni, sejarah yang telah ditutup kan. Maknanya kalau dia boleh lahirkan seorang Snok Gronje yang bernama Abdul Ghafur, saya lupa nama dia lah, Abdul Ghaffar ke Abdul Ghafur, okey, nyamar sebagai kahwin dengan orang sana, akhirnya dia ubah segala tafsiran, dia ubah cara, dia bawa masuk segala fahaman-fahaman cuba semua macam Malaysia lah. Dia bawa dengan fahaman kononnya Wahabinya, itu label label Wahabi, yang ni Sufi kan. Jadi itu semua memang dalam perancangan dia orang. Macam mana dibawa di Singapura. Bukan saja dia promosi. Kalau awak perasan di contoh Pak Habib diberi tempat di Singapura, dibuat dekat stadium. Super ke juga di Malaysia? Siapa yang bawa? Jadi pertembungan tu. Jadi memang itu ada dia punya, kalau saya nak cerita panjang lah. Tapi kita terlupa satu perkara,
kita orang melihat sejarah, tengok contoh, rasanya sejarah ni ramai tahu, Allah alam saya tak pasti kan. Senok Gronje ni yang menyamar sebagai Abdul Ghafur jadi ulama di sana kan. Tak terfikir kat kita, adakah dengan satu orang ni saja kan, dia wujudkan ribuan lagi. Ingat berapa ratus tahun tu, tahun 1800 berapa, saya tak ingat, ada tak tahun saya lupa. Okey, agak-agak pada sampai zaman sekarang, zaman kita 2000, agak orang berapa ramai dilahirkan dengan dia berada dalam Universiti Azhar sendiri. Sebab tu kalau you tengok menteri-menteri agama sebelum ini macam mana kan, semua tu pelaksana sebenarnya. Dia cuma create orang ni macam mana, fahaman orang ni macam mana, okey, dia akan bawa. Kalau saya nak cerita detail agak-agak sukar lah kat dalam ni kan. Jadi maknanya dia akan masuk sebagai ulama, sebagai apa, dan dari bukan orang lain, dari bangsa kita sendiri. Sebab tu kita kena tengok macam mana jatuhnya Naning, kita akan lihat itu semua daripada apa yang telah dicaturkan, bukan baru lagi, ratusan tahun dan hampir-hampir 1000 tahun kan. Maknanya kalau kita lihat benda tu, ya sebenarnya kita dah tak boleh buat apa sebenarnya. Sebenarnya kita dah kena checkmate dia punya kelicikan dia tu kan, sehingga kan kita tak sedar pun kita sedang berperang sebenarnya. Kita tak sedar pun kita tengah perang, kita telah sedang diserang. Bukan kata orang lain, kita sendiri yang kita sedar benda ni, kita rasa macam biasa, relax kan. Kita boleh bangun pagi macam biasa, bangun subuh dah kan. Saya cerita diri saya sendiri dah, bukan orang lain saya cerita dia. Saya sendiri pun baca Quran dah. Bila rasa nak baca, saya baca. Jadi masalah pada siapa sebenarnya? Masalah pada kita yang telah dihidupkan suasana macam tu. Relax, tak ada apa, macam relax kan. Jadi kalau dalam suasana sekarang, ya sebenarnya setiap orang kena main peranan, kena hidupkan balik sebenarnya. Hidupkan balik amalan. Cerita macam mana pun dia akan terjadi, insya-Allah dengan izin Allah akan terjadi juga. Benda yang telah diizinkan oleh Allah. Sebab sebagaimana tasik yang akan kering, sebagaimana tanda-tanda akhir zaman yang Rasulullah telah zahirkan dan telah nukilkan dalam hadis beliau, dan dah tercatat dalam hadis beliau, tanda-tanda kiamat sekian-sekian. Ini adalah salah satu tanda yang tak terzahir. Sebab itu kita dibekalkan dengan Suratul Kahfi 10 awal 10 akhir. Dan kita tahu Nabi suruh hafal ke kita? Tanya saya balik, hafal ke saya? Kita tahu benda ni, makna nak selamat, dengar cakap Nabi, hafal ke saya sampai sekarang ni dengan umur peringkat dah 50 lebih kan. Jadi kesilapan pada siapa sebenarnya? Kesilapan pada kita sendiri, terutama saya sendiri kan. Saya sekadar baca, nak hafal nak umur 50 lebih kan, baca dah, insya-Allah mudah-mudahan kita mohon kena mohon lah kan. Kita tahu munajat dengan Allah, sembahyang sunat sepatutnya, solat kan, ya Allah aku nak hafal surah ni. Bagaimana dengan anak-anak kita? Adakah kita dah bermula daripada sekarang untuk hafal benda ni? Memang tak ada khasiat, tak ada tulis kenapa, tapi inilah zaman dia sebenarnya. Nak selamat kena hafal surah ni. Macam mana? Itu Allah lebih tahu. Sebab Nabi suruh, semua yang perkataan yang keluar daripada lidah Rasulullah adalah wahyu daripada Allah. Sebab tu kalau you tengok makna, saya pun dapat surah Al-Kahfi ni terkesan dengan maknanya selepas saya rasa sebelum ni pernah lah orang dengar saya punya mungkin saya pernah cerita dalam visi macam mana saya down gila kan, gaduh dengan anak sampai tak teguh hampir setahun lebih, tapi alhamdulillah dalam bulan berapa itu hari kan, saya munajat dengan Allah sampai saya rasa macam rindu sangat kat dia, munajat dengan Allah, menangis, insya-Allah, alhamdulillah, dan Allah tunjuk bagi jawapan cash, tapi masih leka lagi. Jadi masalahnya sekarang, bila kita nak hidupkan 1/10 dalam kehidupan kita. Kita tanya diri kita sendiri, macam saya sendiri kan, saya tanya dia, saya sendiri tak boleh nak hidupkan amal agama untuk 1/10 dari kehidupan. Maknanya dalam 24 jam hanya 2 jam setengah je kan, tak boleh nak hidupkan. Ini saya cerita diri saya sendiri muhasabari lah. Mudah-mudahan Allah bagi saya kekuatan dengan saya cakap. Maksudnya
1/10 pun saya tak boleh nak hidupkan amal agama dalam rumah saya sendiri. Bawa anak-anak, tak boleh. Kita tak boleh paksa macam anak saya dah besar-besar. Saya nak paksa dia ikut besar. Kita ke sini kena ni. Sama ada ikut tak ikut, doa dengan Allah munajat supaya dia orang terbuka hati. Dan kalau nak kata dia orang, anak kita pun sibuk dengan handphone, scroll sana dengan TikToknya, dengan kita pun TikTok juga. Kan? Dalam pada tengok GPMC punya TikTok kita terbabas juga. Dan mana fitnah sekarang amat dahsyat yang kita tak sedar pun. Dan kita rasa kita sedar. Dan sedar ke kita? Maksudnya kita banyak mohon, seperti mana kata Lin, dan maknanya banyak kita kena mohon ampun dengan Allah, sentiasa istighfar, sentiasa supaya Allah bagi kita kekuatan, supaya Allah redha kita. Sebab dalam kalau kita tengok masa saya jatuh betul-betul jatuh, saya tak tahu masa PKP, masa tu memang sampai isteri saya minta cerai kan, anak tak tegur. Saya munajat dengan masa tu, saya memang nak tidur pun payah, menangis semuanya. Akhirnya saya berserah diri pada Allah, semayang, bangun pukul dalam pagi lebih, saya munajat. Timbulnya perasaan tu, Allah minta jawapan daripada Allah. Allah bagi jawapan pada suratul Kahfi. Terdetik hati nak melihat makna suratul Kahfi. Selama ni dengar cakap apalah 10 awal 10 akhir kan. Tapi tak terfikir pun makna dia. Kenapa Allah suruh 10 awal dan 10 akhir? Tak pernah terfikir. Rupanya bila saya banyak kali baca makna dia, tengok Allah bagi jawapan satu persatu. You akan lihat. Saya tak boleh nak, you sendiri tengok. You tengok mana sampai you jumpa jawapan dia. Satu persatu akan keluar jawapan. Dan Allah akan bagi jawapan pada ayat yang lain selain daripada surah Al-Kahfi. Untuk kita merasa tenang, supaya kita rasa harap dan takut pada Allah. Pasal saya ni orang yang memang saya rasa sebelum ni saya memang sombong, orang yang sangat sombong, sangat angkuh. Kononnya aku ni pandai bercakap, kononnya dulu kan. Memang masa tu rasa orang ni kan pandang sebelah mata kan. Maksudnya rasa bodoh, orang ambil vaksin ni bodoh kan. Tapi akhirnya you akan dapat jawapan bukan soal siapa bodoh, siapa yang sebenarnya, siapa yang termasuk fitnah, bukan soal dia, sebenarnya soal kita. Orang vaksin ke tak vaksin, dia tak akan selamat selagi Allah tak mengaku dia sebagai hamba. Adakah kita Allah iktiraf sebagai hamba? Kita jangan bersangka orang yang dah ambil vaksin ni mungkin kita tak tahu. Itu antara dia dengan Allah. Mungkin dia tertipu. Macam sekarang semua orang tahu dia tertipu dengan fitnah ni. Termasuk dalam fitnah ni. Tapi mungkin dia tetap hamba Allah. Kalau dia jaga amal, dia pergi sembahyang masjid, kan, dia duduk dalam taklim, dia baca taklim, dia jaga amal, insya-Allah Allah selamatkan dia. Sebab ayat 110 menjelaskan mereka orang-orang kafir, kalau orang kata contoh nak mengambil otak, Allah dah jelaskan sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Mereka orang-orang kafir fikir telah mengambil hamba-hamba-Ku sebagai penolong mereka. Mana Allah iktiraf orang tu hamba dia. Mana kalau orang vaksin ni, kalau betul lah dia ambil alih otak manusia, dia ambil untuk kontrol manusia, Allah mengaku dia sebagai hamba. Orang kafir tetap akan dimasukkan dalam api neraka. Mana Allah mengaku hamba. Kita yang tak vaksin ni, adakah Allah mengaku sebagai hamba? Adakah kita selamat lagi? Tak. Ramai lagi tak vaksin. Orang Mat Saleh pun, orang bukan Islam, ramai lagi tak vaksin juga. Sekarang persoalan ni, adakah kita sebagai orang Islam, terutama saya muhasabah diri saya, adakah Allah iktiraf saya sebagai hamba dia? Dalam pada susah-susah nak apa kan, sibuk main gitar lagi, nyanyi karaoke kan. Kalau bosan-bosan kan main gitar lagi. Gitar ada sentiasa sebelah saya pasal saya teman mak. Jadi kat mana kita sebenarnya sentiasa sekarang masa untuk kita harap dan takut pada Allah, supaya Allah, sehingga akhir kita tak kira sampai ia berlaku bila, akan datang dalam masa terdekat atau masa yang akan panjang, macam mana kita Allah selamatkan dan anak-anak kita, keluarga kita dan saudara Islam kita. Itu yang kita kena fikirlah. Perancangan dia memang semua orang tahu. Oh, halus perancangan dia kan. Semua orang tahu. Tapi kita berada di mana? Saya respect Kak Din, nampak banyak yang Allah tunjuk. Yang saya rasa kena fikir sama-sama.
kan, sama-sama kita hidupkan amal, akan melihat siapa yang salah, siapa yang mungkin orang yang ambil vaksin macam mana kan, macam untuk sedih, kita tak ada rasa sedih kan. Kalau adik-beradik kita sedih lah, macam saya tengok adik-beradik saya yang ada, yang abang saya ambil sekarang dia dah sakit-sakit, ni isteri dia budak sakit, semalam pergi sakit, biasa sakit. Saya cuma bantu apa dia, mohon doa dengan Allah kan. Banyak benda yang kita terlepas pandang untuk muhasabah diri lah. Sama-sama kita bentuk politik, kalau boleh jangan, tak perlu ni lagi lah. Dan dia ada masa lagi untuk politik parti ni lah. Sebab itu memang, kalau you pernah tengok, saya ingat tahun dulu ada satu kertas kerja dalam website cerita tentang kertas kerja tentang parti politik. Memang dia telah hasil, dia cipta, dia create politik ni untuk, saya tahu lama dah tapi saya terlibat sama. Sebab tu saya tak berpegang pada politik untuk parti sebenarnya. Saya masuk parti pun pada last ni, pilihan raya yang last itu baru saya masuk parti. Itu pun selepas selepas Syed Ibrahim menang di Ledang, saya bergerak dengan dalam Invoke. Saya berceramah untuk bantu dia orang macam mana penyusunan pilihan raya, perjalanan pilihan raya. Jadi bila kata ada sesuatu yang tak kena kan, saya melihat jelas macam mana dia orang masuk, dan sehinggakan PKR dalam Ledang pun dia orang tetap akan masuk. Walaupun satu orang, dua orang, dia akan wakilkan satu, sekurang-kurangnya seorang. Kalau dia tak ada orang Melayu, dia akan masukkan Cina macam kan. Kalau PAS, saya nampak dah lama saya nampak benda tu masuk satu-satu. Jadi di tengah akhir zaman ni memang amat dahsyat. Kita boleh cakap dahsyat, tapi kita masih bersahaja lagi. Kena tanya diri kita, macam saya tanya diri saya, mampu ke saya bangun akhir malam minta ampun dengan Allah? Tak mampu bangun. Tahu dah berhujung, macam mana nak selamatkan anak-anak kita, macam mana kita nak bagi faham orang. Sebab semuanya hati manusia ni Allah punya. Maknanya kita nak bagi faham orang, kita kena munajat dengan Allah untuk siapa saja. Kita nak buat misi, kita kena munajat dengan Allah untuk bagi orang faham. Sama ada kita dalam TikTok, kita nak sebarkan maklumat untuk orang faham, kita kena munajat dengan Allah supaya orang faham. Sebab setiap kerja yang kita nak untuk menyelamatkan saya itu tak perlu nabil ma'ruf. Maksudnya supaya Allah redha kita. InsyaAllah lah, minta maaf lah saya cakap lebih pula hari ni. Itu je lah, mungkin ada orang lain mungkin tak setuju, minta maaf lah. Okay, terima kasih Tuan. Betul Tuan Mawar, saya setuju tu. Mungkin ada sesiapa yang nak kongsi kat sini, silakan. Apa yang Tuan Mawar cakap tu yang betul lah kan? Saya setuju. Sebenarnya banyak benda yang berlaku dalam negara kita ni, tak semua orang tahu apa yang sedang berlaku, apa yang di sebalik takbir tu kan. Semuanya masing-masing tertipu dengan fitnah lah kan. Dibuai dengan kehidupan harian kita kan. So selagi mana kita tak nampak, selagi itulah kita ditipu daya kan. Sampailah satu masa nanti kita masuklah dalam perangkap mereka kan. Ini yang akan berlaku lah kan. Apa yang akan berlaku akan datang ni, siapa yang dah bersiap sedia, alhamdulillah, maksudnya dia dah mula sedar lah, mula nampak kan. Kita yang bercakap, saya bercakap ni pun ialah banyak lagi benda nak kena buat preparation ya. So kita pun tak tahu mampu ke tak kita untuk hadapi masalah-masalah ke depan ni ya. Perkara-perkara yang mendatang ni kan. Banyak lagi cabaran. Wallahualam lah, saya pun tak tahulah. Apa yang penting kita cuba yang terbaik lah. Sebenarnya kalau apa yang saya lihat, sebenarnya kita tak mampu pun nak ambil satu benda pun kita atau kita nak semayang pun sebenarnya kita tak mampu.
Itu semua atas rahmat Allah kita dapat, kita semayang kan, atas rahmat Allah kan. Satu benda yang kita, hatta kita nak bagi faham orang kita kan, memang sekarang sebenarnya tanpa kita sedar, saya rupanya sebenarnya masa, kalau kesimpulannya apa Kak Lin cakap tadi, Puan Lin tadi cakap, sebenarnya masa untuk kita kebergantungan kita pada Allah sepenuhnya. Itu sebenarnya macam mana kita nak bawa, kita kena bawa macam mana Nabi fikir. Nabi fikir nak menyelamatkan semua manusia. Itu tugas yang telah diberi pada kita. Allah tak lantik Nabi lagi kan? Allah, mana Nabi telah suruh kita sebagai umat dia untuk fikir benda ni, untuk sama-sama menyelamatkan manusia. Itu sebenarnya cara, macam mana cara kena ikut tertib Nabi, fikir macam mana Nabi. Ini macam saya, bukan kata orang lain lah, aku sendiri pun, macam saya sendiri pun masih ada perasaan sombong kan. Kadang tengok kawan, kalau mungkin adik-beradik sendiri dah mula rasa sedih, sayang kan, sian macam doa, biasa doa, cari waktu-waktu mustajab doakan untuk dia kan, supaya selamat kan, adik-adik yang lain, mak-mak saudara saya kan. Tapi bila tengok orang lain kan, yang geram macam kan, adakah fikiran Nabi macam tu? Tak ada rasa kasih sayang sama Islam kan. Tak ada tengok kalau orang nak kena vaksin tu rasa sedih, kesian, ya Allah, kita tak mengadu pun dengan ya Allah, aku tak mampu ya Allah, selamatkan dia. Tak terdetik pun hati, tak ada rasa. Mungkin pada adik-adik baru ni lah alhamdulillah rasa. Padahal geram pasal dalam Facebook selalu gaduh kan, dalam apa, dalam WhatsApp group kan, dia orang anjing kita beramai-ramai, termasuk abang kita kan. Yalah, kita seorang-seorang semua grup kena. Jadi bila kita, dia macam kalau ikutkan geram kan, tapi bila syukur masih Allah timbulkan rasa kasih pasal dia. Terasa oh ni rasa kasih sayang. Tapi macam mana dengan orang lain, orang Islam? Belum ada lagi rasa kasih sayang orang lain yang kita kesian, tengok dia sedih, ya Allah macam mana nak selamat. Kemampuan hanya bagi tahu saja. Itu tugas yang memang Allah suruh kita buat. Ta'maluna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran yang berlaku kita kena bagi tahu. Faham tak faham itu bukan tugas kita lagi. Itu serah pada Allah. Mungkin Allah tak bagi dekat sini, mungkin Allah. Tapi kena betulkan niat kita, bahawa kita punya cakap, kita punya point, kita punya bukti, segala bukti kita bagi pun kan, semua atas kehendak Allah yang bagi sebenarnya kan. Maksudnya Allah yang gerakkan kita supaya kita tidak syirik. Supaya kita nak cari ubat kan. Kita ubat itu, ubat ni, kita lupa cerita kisah Nabi Musa kalau tak silap saya, bila sakit perut. Saya rasa ramai tahu kisah Nabi Musa kan. Dia sakit perut, Allah perintah dia makan satu rumput ke daun kan. Jadi bila makan dia sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi bila Allah uji dia, kenapa Allah rakamkan dalam Quran kan? Allah uji dia, kena sakit perut lagi. Tapi bila kali kedua Nabi Musa makan, dia terus diingatkan daun tadi dan rumput tadi, dia ambil makan tak hilang sakit, makan lagi, makan tak hilang. Lama ngadu, ya Allah kenapa kan, aku dah dulu makan sembuh, dia kena. Sebab kali pertama Allah kata, kau yakin atas perintah aku, Allah atas perintah aku kan, aku yang izinkan. Kali kedua kau yakin daun tu atau rumput tu yang bagi kau sembuh. Kenapa Allah rakamkan benda ni untuk umat Nabi Muhammad? Supaya kita kena yakin bahawa yang menyembuhkan Allah. Mana ubat ni sandaran saja. Sebab tu sekarang berlaku. Sebab jauhnya iman kita. Bukan kata orang lain, saya sendiri. Bila demam, apa yang kita ingat? Panadol lah. Betul? Tapi Allah uji macam saya dulu. Allah cerita macam saya dulu bila demam. Saya tahu tentang, sedangkan Nabi dah beritahu bila demam, apa harus kena buat? Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri. Kena baca doa tu. Allah, Rasulullah dah bagi dah. Bila demam,
panas badan, Rasulullah sarankan basahkan jaram dengan air daripada kaki ke atas. Basahkan, mandilah, ya, basahkan badan sampai kepala. Jaramkan dengan air lah kalau Melayu kata jaram. Okey. Oh, itulah kesombongan saya. Kononnya kita ni marah. Masa tu anak-anak saya kecil-kecil lagi. Sampai gaduh dengan isteri saya. Isteri saya dia fikir nak kalau siapa yang tahu ada anak kecil dulu, kalau ni sampai anak dah demam, paling ubat yang paling ni kita akan masukkan ubat melalui buntut. Dia punya yakin sampai tu. Saya punya marah. Sampai saya gaduh dengan isteri saya. Tak faham-faham ke? Oh, kononnya lah. Tak faham-faham ke lagi? Udah jaram dulu, itu kemudian sekarang. Oh, jaram dulu basuh-basuh. Bismillah, baca doa ni. Oh, kononnya hebat sangatlah. Konon macam alim no. Kan? Macam alim sangatlah. Oh, konon ikut Nabi, janggut panjang kan. Oh, ada tak ada apa pun. Tapi Allah uji. Bila uji kita jadi demam, dalam fikiran Panadol dulu juga. Pasal bila demam, ada masanya demam, kita akan menggigil. Nak kena air. Kalau anak kita peduli apa kita kan? Gigil ke, dia sejuk ke? Sejuk bah sejuk kita. Sapu ke, yakin orang. Tapi time kita, masa tu lah Allah nak uji iman kita. Kau nak jaram dulu kan, nak mandi dulu, nak sejukkan dengan air dulu kan, kau nak makan Panadol dulu. Sebab kita dah terlalu lama kan, yakin dengan WHO lah. Terlalu yakin dengan doktor, terlalu yakin dengan ubat. Sedangkan Allah dah bagi dah. Jadi panjang kalau saya nak cerita macam mana pemulanya saya basahkan kan. Ada cerita lah banyak. Ada kat hospital macam mana kan. Ada askar yang berminggu-minggu dalam dia operasi di Mersing sana, di hospital Kota Tinggi masa tu. Ramailah masuk dalam konon malaria lah apa. Kawan-kawan dia semua keluar masuk. Dah masuk keluar sihat kan. Dia ni dah lebih 2 minggu tak keluar. Demamnya tu kan terus masuk air sentiasa. Dah berapa kali banyak inilah ambil darah kan. Kejap demam itulah, macam-macam demam nama. Jadi akhirnya saya masa tu saya pergi jumpa dia. Tapi dia tak pandai Jawi sangat, tak pandai bahasa Arab. Jadi saya bagi dalam makna bahasa Melayu lah, tawajuh dengan Allah. Saya cakap ini doa yang Nabi ajar. Saya cakap dia. Tapi alhamdulillah dia buat. Esok dia dah alhamdulillah keluar. Dengan asbab yang sikit. Maksudnya sunnah Nabi itu tadi yang Rasulullah suruh. Tapi kalau kita kena demam macam contoh masih lagi tu, fikir masih Panadol cari juga. Tapi sedangkan ubat yang paling mujarab adalah air. Tapi mesti kata lepas dah sapu air mesti makan Panadol juga. Sebab mudah-mudahan Allah ampunkan lah, insya-Allah. Itulah sedikit perkongsian saya rasa, panjang nak cerita macam sekarang pun dah pukul 3 lebih kan. Minta maaf lah cakap berlebih-lebih pula hari ni. Terima kasih.